Allah Akbar. Allah Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antah limpah kasih sayang Allah, memberikan kesejahteraan kepada diri kita dan negara kita daripada balak virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Alhamdulillah, kita mengucapkan tanda syukur kepada Allah yang memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita, menyelamatkan kita daripada kesan yang cukup teruk, terutamanya pada negara-negara di sebelah barat yang mengakibatkan kematian hingga ratusan ribu. Dan hari ini juga kita melihat bagaimana kes makin menurun pada tahap yang paling rendah. Tidak ada lagi jangkitan yang membabitkan orang tempatan, kecuali satu saja kes yang melibatkan bukan warga negara. Alhamdulillah, mudah-mudahan keadaan ini berterusan, terutamanya dalam keadaan kita nak berhadapan dengan anak-anak yang nak masuk sekolah. Mudah-mudahan tidak ada gelombang baru macam berlaku di negara-negara lain yang dah mula mengisytiharkan bebas, tiba-tiba kembali diserang dengan gelombang yang kedua, yang ketiga dan sebagainya, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni kita boleh lagi. Rasa tak ada kot kes melibatkan taman kita dak, jemaah kita tak ada. Jadi kita jumpa pada malam ini bagi menyambung dirasah kitab Mazayani intima yang anil Islam. Apa artinya saya menganut Islam? 3 bulan ke 4 bulan lah. 4 bulan yang lepas kita berjumpa, kita bercakap tentang bagaimana caranya saya nak memahami beramal di dalam jemaah Islam. Pasal dalam Islam ni kita tak boleh duduk seorang-seorang. Kita kena duduk jemaah. Lagu kita kena kurang di rumah. Mana rasa kata? Rasa nak keluar tengok dunia. Nak tengok orang. Anak-anak kita bila dapat pergi ke pasar raya, macam orang Perak. Seronok sangat dia. Pasal lama tak berjumpa orang. Duduk di rumah. Kerana tabiat manusia ini memang hidup dia dalam keadaan berjemaah, bersosialisasi antara satu sama lain. Jadi kita hidup atas dunia ni ada tujuan, ada tanggungjawab dan ada matlamat yang kita nak capai. Sebabkan itu, ke arah mendapat keputusan yang optimum, kesan daripada cara hidup yang tersusun, maka Islam telah mengajar kita supaya hidup dalam berjamaah. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah sunnah Nabi.
Jangan duduk dalam keadaan yang terpisah daripada jemaah atas faktor keselamatan. Kerana Nabi kata serigala, yakni musuh kepada manusia. Siapa dia? Syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang sangat nyata. Syaitan itu akan menerkam mana-mana manusia yang berpisah daripada jemaah, sebagaimana serigala menerkam kambing yang berpisah daripada kumpulannya. Yang keduanya, kita berjamaah ni kerana kita ni nak dapat hasil yang terbaik. Berat beban yang kita nak buat kerja ni besar. Kerja Islam yang kita nak bawa ni, yang kita fikir ya Allah akan persoalkan ni, kerja berat, kerja besar. Nabi dan para sahabat berjamaah sama-sama memikul bebanan kerja dakwah. Kita hari ini kena terus istiqamah mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, para ulama, sehinggalah ke akhir zaman kita kena meneruskan tradisi hidup dalam berjamaah. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita mengimbau sedikit, flashback sedikit apa yang telah kita sentuh 4 bulan sudah, iaitu saya mestilah memahami cara-cara beramal dalam Islam. Dalam kitab ini pengarang kita menyatakan bahawa jemaah ni ada macam-macam. Bila kita masuk dalam jemaah ni, kita kena tengok rentak jemaah tu macam mana. Ada jemaah yang menjuruh kepada bidang kerohanian semata-mata. Dia memisahkan terus urusan keduniaan kerana banyak menumpu kepada elemen spiritual. Elemen spiritual. Dia banyak penekanan kepada kerohanian tanpa ada keseimbangan dengan dengan jasmani, fizikal. Jadi kalau kita melihat kepada Islam, Islam tidak hanya menekankan kepada menjadi manusia-manusia seperti mana rahib atau samin yang hidupnya hanya mementingkan kepada faktor spiritual semata-mata. Jadi Islam ni dia mengajak kita kepada keseimbangan. Begitu juga kalau kita melihat ada jemaah di luar sana yang menjuruh kepada kebudayaan dan ilmu. Ini kita dah bincang sebelum ni, tuan-tuan. Ada kelompok yang menjuruh kepada buat kerja-kerja kebajikan semata-mata. Kerja dia adalah untuk humanity, buat kerja-kerja membantu manusia, kerja-kerja untuk kelestarian alam dan sebagainya. Jadi ada orang yang berminat untuk buat kerja-kerja ini, maka dia masuk dalam jemaah itu. Dan yang keempat, ada pula jemaah yang menumpukan kepada politik semata-mata. Siang malam politik. Daripada belum PRU sampai ke PRU. Ceritanya tak ada lain. Perdana Menteri. Ini ada juga jemaah ni, tuan-tuan. Masjid toh ke mana, majlis ilmu toh ke mana, yang dia tahu macam mana nak dapat kuasa dan mengekalkan kuasa. Hidup dia ni, tuan-tuan, tak lain tak bukan posting dia asyik politik dan terus berpolitik. Tuan-tuan, juga kita telah bincangkan pada pertemuan yang sudah tentang perbezaan pandangan di antara para ulama dalam ta'addud jamaah, dalam berbilang-bilang jamaah. Adakah membawa kepada kebaikan atau perlu dihindari? Ulama terkemuka Syekh Yusuf Al-Qardawi menyokong kepada berbilang-bilang jamaah, asalkan pertindihan mereka itu tidak mendatangkan kerugian kepada Islam. Contohnya bidang ekonomi. Dalam nak memperkukuhkan ekonomi orang Islam, tak ada masalah. Kita mempunyai beberapa jamaah. Dalam bidang pendidikan, dalam bidang kebajikan, tak ada masalah. Tetapi dalam bidang-bidang yang memerlukan kepada pengkhususan, kita balik semula kepada kaedah tahsilul hasil batil. Menghasilkan sesuatu yang sudah terhasil adalah perkara yang tertolak. Ini adalah pandangan
yang dipersetujui terutamanya pada tokoh-tokoh ulama seperti tokoh-tokoh ulama siasi seperti pengarang kita ini almarhum Dr. Fathiya Kang. Dalam bidang-bidang yang memerlukan kepada umat Islam ini bersatu pada satu jamaah. Contohnya apa dia? Dalam bidang siasah, dalam bidang politik. Bila kita sudah ada jamaah Islam, maka tidak perlu lagi diwujudkan jamaah atas nama Islam untuk memastikan umat Islam ini mengembelingkan satu suara ke arah mencapai matlamat politik. Baik. Yang tu yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi pada malam ini masuk dalam bab yang kelima yang ada kitab di muka surat 159. Kita nak bercakap tentang saya mesti memahami sejauh manakah makna penggabungan saya dengan harakah Islamiyah. Sejauh mana tuan-tuan istiqamahnya kita ni dengan jamaah Islam. Sejauh mana intimak kita ni dengan jamaah. Apakah kita perlu melepaskan diri daripada jemaah? Sudahlah, penat dah. Tak perlu dah kita nak bertungkul lumuh lagi dengan jamaah. Atau jamaah ini perlu kita tekankan sampai akhir hayat. Kita lihat bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat menekankan kepada jamaah. Apabila baginda dalam keadaan gering, demam, panas, seringkali baginda pensan. Bila dia tersedar daripada pensan, dia akan bertanya tentang perihal jamaah Islam, tentang sahabat-sahabat dia. Apakah mereka sudah menunaikan sembahyang berjamaah? Baginda seringkali menyuruh sahabat-sahabat memapah dia ke masjid. Pasal apa? Pasal baginda tidak mahu ketinggalan daripada melaksanakan solat bersama-sama dengan para sahabat. Jadi tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, jemaah ini satu benda yang tidak boleh kita lepas sampailah kepada akhir hayat. Kenapa? Kerana kita tahu keselamatan kita bila bersama-sama dengan jemaah. Alaikum bil jamaah. Nabi kata hendaklah kamu senantiasa bersama dengan jemaah. Supaya kita ni tuan-tuan tidak digelincirkan hati kita oleh syaitan. Dan kita bimbang di saat kita digelincirkan itu, Allah cabut nyawa kita. Dan kita bimbang, kita mati dalam keadaan kita berpisah daripada jemaah. Ada orang tuan-tuan, ketika mana dia bersama dengan sahabat-sahabat yang baik, dia mampu mengekalkan akhlak dan budaya yang baik. Akan tetapi dia telah memilih untuk keluar seketika daripada kelompok kawan-kawan. Memilih untuk hanyut dengan kehidupan yang ada di luar sana. Dan dia tak sangka rupa-rupa di situ rupanya penyudah kepada hayat. Tak kala dia sedang lalai dengan dunia yang sedang melalaikan manusia di luar sana, tiba-tiba Allah cabut nyawa dia. Dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kematian yang sangat-sangat kata yang sangat-sangat kita takut tuan-tuan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita lemah dengan jemaah kita kuat, kita jahil dengan jemaah kita jadi alim. Dengan adanya jemaah ni tuan-tuan, kita pindah tempat baru, kita duduk bersama-sama dengan jemaah. Jemaah akan sama-sama membantu kita, membimbing kita insya-Allah. Baik. Kata pengarang kitab, sebenarnya dia kata menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah bukan hanya memadai dengan membuat permohonan menjadi ahli atau mendaftar nama sahaja. Tuan-tuan, masuklah jemaah mana tuan-tuan, tapi yang penting jemaah Islam. Yang penting jemaah Islam. Pasal kita orang Islam. Daripada kita hidup beranak sampailah kita mati, kita nak bersama-sama Islam. Kita lahir sebagai seorang Islam dan kita nak mati sebagai seorang Islam. Makan kita cara Islam, bercakap kita cara Islam, berpakaian kita cara Islam. Takkan sama cara hidup kita dengan cara hidup orang kafir. Lakum dinukum. Allah suruh kita katakan kepada orang kafir, kamu ada cara hidup kamu, waliyadin, aku ada cara hidup aku. Kamu ada geng kamu, aku ada geng kamu. Kamu ada persatuan kamu, aku ada persatuan aku.
Bahkan benda ini dipraktikkan oleh orang bukan Islam sekalipun. Bahkan perkara ini dipraktikkan oleh musuh-musuh Islam sekalipun. Mereka ada jemaah-jemaah mereka, tuan-tuan, yang siang malam memikirkan dan merencanakan rancangan untuk menjahanamkan Islam. Tiba-tiba kita orang Islam tidak ada kesedaran, dan bila mana kita berkempen supaya orang Islam bersama-sama dengan jemaah Islam, ada orang Islam dia berasa janggal dengan bunyi ini. Ni tak ada lain dah ni, dia kata. Bila sebut jemaah Islam ni tak ada lain, dia kata. Ini kesilapan yang besar, tuan-tuan. Macam kita cakap lah, suruh beli produk orang Islam dah. Alhamdulillah, kita tengok di Kedah lah. Kita Kedah ni bagus lah, tuan-tuan. Dia ada buat satu cok baru lah kepada syarikat-syarikat orang Islam yang membayar zakat. Nah, apa dia tulis tu lah? Siapa produk, kalau syarikat tersebut dia bayar zakat, dia akan ada cok. Cok di situ sebagai pembayar zakat. Jadi kita tahu ini produk orang Islam. Bahkan kata CEO zakat Kedah, dia kata apa dia? Ada orang bukan Islam yang deal macam mana cara dia nak dapatkan cok. Dia kata tak apalah, bayar zakat pun bayar zakat. Janji dia syarikat dia dapat cok logo, dia ni telah keluarkan zakat. Begitu sekali, tuan-tuan. Orang bukan Islam ni bersungguh-sungguh nak supaya mereka ni dapat masuk dalam kelompok orang Islam. Jadi bila kita bersama dengan jemaah Islam, jangan kita ni sekadar menjadi ahli yang tidak mempunyai apa-apa peranan. Orang kata ada pun macam tak ada. Bukan hanya sekadar kita mengambil borang, atau kita ni bayar duit yuran, atau kita ni pergi ke markah, ke bilik-bilik gerakan atau bilik-bilik kelab, atau menghadiri ijtimak persidangan demi persidangan, anjuran jemaah semata-mata. Tetapi kata pengarang kitab, bergabungnya kita itu mestilah, tuan-tuan, dengan tidak sekadar dalam bentuk dan nilai tertentu sahaja, tetapi adalah penggabungan yang membuktikan kemantapan akidah dan kekuatan ikatan fikrah dan tanzim. Bila kita masuk jemaah ni, mesti masuk dengan kefahaman, mesti masuk dengan ilmu. Ada orang, minta maaf, dia masuk dalam jemaah ni, dia intimak dengan jemaah ni dengan intimak yang tidak betul. Dia bergabung dengan penggabungan yang tidak menyebabkan dia istiqamah, kekal dengan jemaah. Antara sebabnya apa dia? Contohnya dia intima'us sahsi. Dia bergabung dengan jemaah kerana individu. Ketaksuban dia pada individu. Dia kata, aku nak masuk sana. Pasal apa? Aku suka kat dia. Dia tu bagus. Menjadi ikon ataupun idola dalam kehidupan dia, maka dia masuk dalam jemaah tersebut. Maka apabila ketaksuban kepada tokoh atau pemimpin-pemimpin tertentu menjadi asbab untuk dia intimak dengan jemaah, apabila pemimpin tersebut keluar daripada jemaah tersebut, maka akan timbullah jamaah di dalam jamaah. Bila pemimpin tersebut mempunyai pandangan yang berbeza dengan jamaah, maka akan ada jamaah dalam jamaah. Ini bahaya. Ini kita tengok banyak, dekat negara kita pun banyak ketaksuban kepada individu yang menyebabkan seseorang itu jadi buta, jadi hilang kewarasan dalam menilai dan mengadili sesuatu isu dan satu perkara. Yang keduanya, intima'ul maslahi. Ada orang dia cenderung dan terlibat dalam suatu jemaah sebab dia sendiri ada melihat kepentingan tertentu di dalam jemaah tersebut. Jadi dia duduk dalam jemaah tersebut kerana dia ada kepentingan peribadi. Contohnya, dia nampak ada lubang perniagaan. Dia kata, kalau aku masuk ni, memang bab-bab printing ni, aku memang boleh cover. T-shirt semua ni,
Bendera-bendera ni contohnya bak transportation, logistik dia boleh cover. Dia nampak kalau aku masuk ni kurang-kurang jawatan ni boleh kaku. Jadi ada orang dia melihat begitu. Hari ni macam tu kita tengok dalam berapa puluh tahun sejarah politik kat negara kita, begitulah keadaan. Dan kita berada pada situasi yang paling worst, paling teruk tuan-tuan. Budaya lompat sana, lompat sini. Hari ni kata lain, esok kata lain. Saya tak nak sebut mana-mana tuan-tuan, tapi tuan-tuan pun boleh menilai. Sehingga kan rakyat sudah jemu melihat tingkah orang-orang yang masing-masing bercakap bukan atas keikhlasan, tapi atas kepentingan yang tersemat dalam hati mereka. Ingat, jemaah ni dia membawa amanah umat. Jemaah dia bawa, dia pikul amanah umat. Sebab itu dia tak boleh nak layan kehendak-kehendak ananiah individu. Orang ni nak gini, orang ni nak begini. Matlamat wujudnya jamaah ni adalah untuk memelihara amanah orang ramai. Tiba-tiba kita nak supaya tuntutan kita dipenuhi, maka ada orang akan memperkudakan jamaah dan mengagih-agihkan keuntungan hasil daripada kepercayaan orang yang telah meletakkan mereka pada posisi yang tinggi dalam jamaah. Jadi bila mana orang masuk dalam jemaah kerana dia ada maslahi, ada kepentingan peribadi, maka bila dia tak dapat kepentingan tersebut, maka dia akan lari meninggalkan jemaah. Orang ini tidak akan istiqamah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, istiqamah ni bila kita bercakap tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar gerak kerja. Istiqamah ni tuan-tuan, dia bukan sekadar bagaimana kita nak orang kata menyusun strategi. Istiqamah ini dia merupakan satu falsafah dalam hidup orang Islam. Istiqamah ini merupakan satu cara hidup kita sebagai seorang Islam. Sebab tu apabila seorang sahabat tanya ke Nabi, ya Rasulullah, mafhum hadis, kenapa banyak sangat uban ya Rasulullah? Nabi kata, aku ni berubah pasal surah Hud. Apa yang Allah sebut dalam surah Hud? Dalam surah Hud Allah menyebut tentang istiqamah. Fastaqim kama umir, Allah kata, ya Muhammad, hendaklah kamu istiqamah sebagaimana yang aku perintahkan kepada kamu. Wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang telah kembali bersama kamu ya Muhammad, dia bersama-sama dengan jemaah Islam, suruh mereka ni juga bersama-sama istiqamah. Tuan-tuan, Nabi sampai berubah rambut. Kenapa? Kerana memikirkan lagu mana nak terus istiqamah sampai akhir hayat. Allah perintahkan Nabi istiqamah. Allah perintahkan Nabi dan para sahabat supaya terus istiqamah, tuan-tuan. Dan Nabi kata, Allah kata apa lagi? Wala tatrau. Dalam jamaah jangan jadi orang yang tatrau, melampaui batas. Orang yang ghulu, yang mengada-ngada. Senang kita guna istilah tersebut, tuan-tuan. Duduk dalam jemaah, dia mula duk buat perangai mengada-ngada. Mentang-mentang dia berasa dia ada something yang orang nak guna, yang orang nak, orang kata appreciate dia, dia mula duk demand itu, duk demand ini. Allah tak suka orang yang ghulu, yang melampau-lampau. Kadang-kadang dalam jemaah ni tuan-tuan, macam-macam kepala yang mendesak macam-macam, tuan-tuan. Tu yang kita pening, tuan-tuan, tengok keadaan hari ni. Bila kita ni terlalu berlembut dalam jemaah, orang ni desak sampai perkara yang di luar rule of law. Tu di Al-Ustaz kita tengok cerita. Mereka kata nak alih pun tu, KTM Al-Ustaz. Pasal apa? Pasal nak beri laluan kepada tuntutan-tuntutan. Ni cerita saja lah, kiasan saja. Sampai tahap lagu tu, tuan-tuan.
Sebab kalau kita tak penuhi, akan menimbulkan suasana tegang kerana ia melibatkan perkara sensitif. Sedangkan dah tahu peraturan, berapa rizak jalan, baru jalan, milik siapa, jangan dibuat. Semua tahu tuan-tuan. Bukan orang tak cerdik, orang ada pangkat doktor, profesor tuan-tuan. Tapi kenapa jadi begitu? Sebab mereka duduk dalam jemaah, mereka ini hulu. Mereka ni akan mendesak, minta macam-macam. Dan selama ni mereka dapat. Jadi orang-orang begini ada kepentingan. Sebab tu kita kena berhati-hati nak berkawan dengan mereka ni. Betul kan mereka ni nak menunjukkan semangat jati diri sebagai orang Malaysia, sebagai contoh. Atau mereka ni ada kepentingan peribadi. Yang ketiganya dipanggil sebagai intima'il afawi. Intima'il afawi ni ialah orang yang masuk jemaah sebab ikut-ikut. Ni geng-geng atas pagar ni tuan-tuan. Minta maaf lah. Kadang-kadang kita ni tak berapa nak ambil tahu. Tapi bila jenis jadi trending, viral, benda tu jadi ikutan. Hari ni kuasa viral tu sangat besar. Trending tu sangat besar pengaruhnya dalam penentuan pemilihan dalam sesebuah masyarakat, termasuklah dalam jemaah. Bila orang nampak, stylo masuk jemaah ni, dia pun masuk jemaah ni. Dia kata jemaah ni sempoi Orang tengok dalam jemaah ni figura dia hebat-hebat. Jom kita pakat masuk. Dia masuk situ. Dia terikut-ikut. Orang muda terikut-ikut. Sebab tu kadang-kadang kita terpaksa nak mewujudkan ikon-ikon yang boleh menarik orang-orang yang tidak ada kekuatan dalam membuat keputusan ni untuk masuk jemaah. Contoh nak tarik orang muda, kena ada ikon orang muda. Nak tarik orang-orang belia ni, kena ada pula artis-artis yang kita nak jadikan sebagai ikon. Sebab apa? Sebab kita tahu artis ni jadi ikutan. Jadi jemaah ni akan jadi cacam marba, himpunan, kumpulan orang-orang yang ada bermacam-macam background, yang tak ada kefahaman yang jelas, yang tak ada ilmu yang mantap, akhirnya menjadi sampah sarak yang kita kena pikul sepanjang perjalanan dakwah yang jauh dan memenatkan. Jadi sebab itu kita jangan jadi sampah dalam jamaah. Dan yang keempatnya, orang memasuki jemaah ini sebab intima' irtijal. Dia masuk secara kebetulan. Kebetulan dia. Tak sengaja dia masuk dalam jemaah tersebut. Dia pun tak sangka juga masuk. Akhirnya bila dia dah masuk dalam jemaah tersebut, aku ingat lagu ni. Akhirnya jadi lagu ni. Percaturan tiba-tiba daripada plan A jadi plan B. Tak mustahil dia akan jadi musuh dalam jemaah. Sebab itu dia kata di sini, bila masuk dalam jemaah, kita tak boleh masuk sekadar jadi ahli sekadar kita ni mengikuti program-program jemaah, tetapi dia kata mesti masuk dengan mempunyai kemantapan akidah. Jemaah Islam ni tuan-tuan bukan macam jemaah-jemaah yang ada di luar sana. Dia ada ikatan Rabbaniyah. Kita tak boleh keluar daripada orbit Rabbani. Tugas kita sebagai seorang manusia, yang mana ikatan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikatan akidah. Yang pertama kata pengarang kitab, mestilah kita mempunyai kemantapan akidah dan kekuatan fikrah dan tanzim. Yang pertama, intima'ul aqidi. Kita kena ada penggabungan akidah. Perkara pertama yang wajib diketahui apabila kita menggabungkan diri dengan harakah Islamiah ialah sejauh manakah berlakunya penggabungan daripada sudut akidah. Kerana harakah Islamiah menolak penggabungan yang berdasarkan kepada kecenderungan atau siqah terhadap pribadi, saksi,
Seperti mana yang berlaku pada pertubuhan-pertubuhan asing yang hanya mementingkan soal-soal teraju kepimpinan sahaja. Dan hubungan seperti inilah yang menjadi kuman-kuman yang menghancurkan pertubuhan-pertubuhan tersebut. Kita ambil contoh nak, macam Presiden Amerika nak. Lagu mana orang sokong parti dia? Pasal apa? Pasal Donald Trump tu sendiri. Dia seorang yang kita tahu watak antagonis dia. Kita tahu bagaimana kalibernya dia dalam empire perniagaan, pemasaran dan sebagainya, hartanah dan sebagainya. Jadi orang kagum bila melihat watak dia tu. Tapi hakikatnya bila dia jadi Presiden Amerika, rakyat Amerika berada pada satu kancah yang kita kata sangat-sangat buruk, lebih teruk daripada Perang Dunia Kedua dalam menghadapi COVID-19. Tak pelik kita tengok rakyat dia turun di jalanan, pecah pasar raya, bakar harta benda awam. Kenapa? Kebencian. Tambah pula dengan kematian ada satu laki-laki kulit hitam. Black Lives Matter lah. Black Lives Matter apa dia tulis lah. Seolah-olah macam mereka gagal untuk mengawal. Mereka gagal. Keadaan makin bertambah buruk di Amerika. Kenapa dulu ambil Donald Trump? Pasal mereka nampak Donald Trump ni hebat lah. Dengan rambut putih dia tu lah. Dengan cara dia bercakap. Cina pun boleh gerun dengan Donald Trump. Sekali apa yang berlaku, sebaliknya. Sebab itu tuan-tuan, Islam ajar kita untuk mengenal individu. Bukan hanya pada luaran, tetapi melihat hubungan seseorang itu dengan Sang Pencipta. Dalam kita nak memilih kepimpinan, kita kena tengok orang itu mesti orang yang bertakwa. Orang yang benar takutkan Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dapat menteri besar baru. Menteri besar yang menjaga KPI. Bukan hanya bercakap tentang KPI dunia, tapi dia sebab bila dia mengingatkan tentang KPI akhirat. KPI dunia dia kata mungkin dia boleh lepas. Mungkin dia akan disayangi oleh rakyat. Dia akan dipilih sekali lagi. KPI dunia ni benda boleh buat tuan-tuan. Tapi yang dia risau KPI Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Saidina Umar, kita baca sebelum ni tuan-tuan. Dia nak tidur siang pun tak lena, nak tidur malam pun tak lena. Pasal apa? Pasal dia teringat apa yang dia nak jawab dengan Allah. Hang tidur siang, hang pemimpin, rakyat hang lagu mana hang boleh lena cantik. Hang nak tidur malam, hang dah lupa ke tanggungjawab hang terhadap hang, diri hang. Tahajud hang pergi mana? Hubungan hang dengan Allah, hang duk sibuk dengan urusan sampai tak ada masa dengan aku. Saidina Umar ni tuan-tuan, dia tak boleh lena. Kenapa? Takwa bersarang dalam hati dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Oleh itu dia kata, kita janganlah ambillah iktibar ni tuan-tuan. Jangan kita ni melihat kepada individu. Lihat pada individu. Kalau nak tengok pada individu, tengoklah yang bagus daripada sudut hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan belajar daripada almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz lah. Allahu Akbar. Beliau ni seorang yang sangat istiqamah tuan-tuan. Waktu beliau sakit nak, dia bawa uncang air kencing ni kan tuan-tuan. Sanggup dia pegang uncang air kencing dia dalam meneruskan kerja-kerja mengajak rakyat supaya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajar rakyat dalam ceramah-ceramah beliau. Dalam keadaan dia sakit tuan-tuan, bawa uncang air kencing dia sampai mati. Istiqamah yang ditunjukkan oleh beliau cukup-cukup menggerunkan. Susuk tubuhnya uzur, kecil, tetapi besar impak dia di hati kawan dan juga lawan. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu dia kata penggabungan Harakah Islamiah pertama-tamanya ialah penggabungan dengan agama Islam itu sendiri. Bila kita masuk di jemaah Islam, kita sendiri kena faham Islam itu macam mana. Islam itu macam mana? Kita hidup atas dunia ni nak apa?
Kita hidup atas dunia ni nak apa? Kita nak redha Allah, mardatillah. Ni kita hidup atas dunia ni, kita buat macam-macam benda. Kita masuk dalam jemaah ni, Allah redha tak agak-agaknya jemaah ni? Adakah Allah akan mendatangkan redha dia dalam perjuangan kita bersama-sama dengan jemaah ni? Titik peluh, duit, sen kita, masa kita, tuan-tuan. Adakah Allah akan memandang dan memberikan ganjaran pahala? Allah akan sayang pada kita ke tuan-tuan? Di saat kita menaik, saat apa sajalah yang kita buat tuan-tuan, Allah sayang ke kita? Ke mana kita nak pergi? Di akhirat kelak kita nak pergi ke mana? Apakah jemaah kita boleh bawa kita sampai ke tempat yang kita nak pergi? Nak bawa ke neraka ni banyak kapal boleh bawa ke neraka. Banyak kelompok kumpulan yang boleh bawa kita ke neraka. Tapi manakah jemaah yang boleh bawa kita ke syurga? Sebab matlamat kita nak pergi ke syurga. Hidup kat dunia nak dapat redha Allah, dah mati nak masuk syurga Allah. Jadi carilah kapal yang bila kita duduk dalam dia, kita akan diturunkan oleh Allah kasih sayang dia. Dan kapal yang kita naik tu, kita dah tahu dah hala tujuan dia, pelabuhan yang dia akan berhenti adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapati apa yang kita duduk selama ini bukan tempat yang turunnya mardatillah, dan yang kita duduk sekarang ini tidak menuju kepada jannah syurga Allah, jadi kita masih ada peluang yang Allah beri untuk kita cari jalan keselamatan. Allah akan tunjukkan kepada kita, sebab kita seorang yang terus seeker, orang yang mencari kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, ya Allah, jalan yang lurus. Kau hidayahkan pada aku. Kalau ikhlas sebutan itu tuan-tuan keluar daripada mulut dan hati kita, Allah akan bimbing kita. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Mana lagi jemaah yang diduduki oleh para nabi, para syuhada, para salihin, kalau bukan dengan jemaah Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baik dia kata penggabungan ini seterusnya menuntut kita mentaati segala perintah Allah, titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Isyak pukul berapa? Azan baru kita berhenti nah. Ni khutbah ni kuliah maghrib yang pertama nah. Okay. Azan insya-Allah kita berhenti. Penggabungan ini seterusnya menuntut kita mentaati segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita duduk dalam jemaah, kita melihat jemaah membantu kita untuk jadi orang yang lebih taat pada Allah. Kita duduk dalam jemaah, memang kita ni bukan orang baik, kita bukan orang yang taat, tetapi di dalam jemaah, bi'ah, suasana yang wujud cukup kondusif untuk kita menjadi seorang yang taat. Jangan duduk dalam jemaah yang cukup kondusif untuk kita menjadi asi, orang yang berbuat maksiat. Sebab apa? Kawan kita memang kaki maksiat. Program-program jemaah memang banyak macam-macam agenda maksiat. Nah, sana ada lompong untuk buat dosa, sini ada peluang untuk buat dosa. Nah, kalih kanan dosa, kalih kiri dosa. Siang malam tak ingat kepada Allah. Jadi kita tahu dah, ni ke kawan-kawan kita yang akan bawa kita sama-sama ke syurga. Dengan cara ini, penggabungan dengan harakah tidak akan terjejah sekiranya berlaku kematian peribadi tertentu. Bila duduk dalam jemaah tuan-tuan, kita dah diajar macam mana Sayyidina Abu Bakar mengingatkan Sayyidina Umar ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya Umar, apakah kamu menyembah Allah atau menyembah Muhammad? Kalau kita ni betul sayang Nabi, semua orang sayang Nabi, tapi obses kita tu jangan sampai kita lari daripada track perjuangan yang betul. Kita berjuang kerana Nabi atau juang kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Hanya semata-mata kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah redha pada kita, maka Nabi pun akan sayang kepada kita. Kalau orang tersebut mati, peribadi tertentu sudah mati, tentu dia kata akan kehilangan mereka daripada medan dakwah. Kerana sesuatu sebab. Kerana penggabungan akidah mengikat seorang itu dengan jamaah dengan Allah. Ya, sekali lagi apa yang disebut, saya nak ulang apa yang disebut oleh almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Apa dia kata? Bila mana kita duduk dalam jemaah, kita kena ikat hati-hati ahli dengan Allah. Ikat hati dengan Allah. Kalau ikat hati dengan jemaah, dengan individu, dengan janji manifesto dan sebagainya, benda itu akan expired. Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Dunia akan berubah. Janji Allah tetap dan benar. Baik, inilah sebenarnya yang merupakan rahsia yang berlaku dalam gerakan dakwah serta seterusnya. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati, dan sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tetap hidup dan tidak mati. Kalau kita baca realiti, kita fahamlah. Berlaku di hadapan kita, kita boleh faham realiti. Muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji, yakni berbai'ah, yang berjanji setia dengan kamu, sebenarnya ya Muhammad, sebenarnya mereka itu telah berjanji taat setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam jemaah, dia ada bai'ah, janji setia kita. Kita tidak akan berpaling daripada kebenaran, dari perjuangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah, yakni pertolongan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah akan datangkan bantuan dalam bentuk yang kita tidak sedar, pada kerja-kerja yang kita buat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang mungkir janji bai'ah dia dengan Allah, umpama orang hak meludah ke langit, timpa balik atas batang hidung. Tak sah kita sebut nama siapa-siapa, kita boleh tengok dan kita boleh hadam. Ya Allah, ini akibat orang melanggar bai'ah. Akibat orang langgar bai'ah. Dah jadi macam orang ludah atas batang hidung sendiri. Dan barang siapa yang berpegang pada janji kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang sangat besar. Kita berhenti situ dulu. Bolehlah. Harakah Islamiah juga menolak penggabungan atas dorongan semangat dan perasaan yang melulu. Esok ini kita akan sambung pula insya-Allah pada bulan yang akan datang. Jadi apa yang kita dapat simpulkan pada malam ini, tuan-tuan, sebagai orang yang hatinya memang sudah dididik terikat dengan jemaah, kita tahu duduk dalam jemaah ni memerlukan kepada tahdiyah, memerlukan kepada pengorbanan yang besar. Kita kena banyak berkorban, kena banyak bersabar. Sebab itu Allah akan memberikan ganjaran yang tidak terbatas atas kesabaran kita semua. Jadi pegang betul-betul dengan jemaah Islam, sebab pegangan kita itu bukan dengan janji, bukan dengan tangan, tetapi dengan rasa cinta kita kepada Allah. Itu yang dipanggil sebagai akidah. Keyakinan kita kepada Allah, itulah yang telah mengikat hati kita ke mana-mana pun, siapa pun takkan dapat kita duakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggabungan akidah inilah yang menjadikan
Islam, jemaah dia konsisten. Walaupun dana dia sedikit, walaupun fasiliti dia lemah, tetapi kekal istiqamah tuan-tuan. Kekal istiqamah berbanding dengan jemaah-jemaah lain yang wujud atas muka bumi ini. Semoga Allah merahmati pertemuan kita, melindungi kita semua insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf dalam penyampaian kalau ada silap dan tersalah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.